Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baca. قال علماء توبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق الأدم إضافات فلما ثلاثة شروط فلها ثلاثة شروط أحدها أن يقنع عن المعصية سبب سكينة sama سكينة sambung عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد ثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بعدم. Perbincangan tentang kitab taubat. Kitab Riyadhus Shalihin. Kita ingin bersama duduk walaupun berada di halaqah majlis-majlis orang soleh, walaupun kita berkesempatan untuk berada di majlis tersebut, walaupun kita tak layak untuk berada di majlis tersebut, kita teringin untuk bersama-sama dengan mereka. Maka bab yang kedua yang merupakan di antara sifat-sifat as-salihin yang menjadikan kita berada dalam kebunan-kebunan orang-orang soleh. Berkata ulama, apa itu dikatakan taubat? Taubat satu kewajipan min kulli dhanbi. Setiap dosa yang kita lakukan itu satu kewajipan. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bain Allah Ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami. Maka dengan masalah dosa yang kita lakukan terpecah dua. Satu dosa kita buat dengan orang, satu dosa kita buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah Taala insya-Allah tak masalah. Tak masalah ni masuk pada. Insya-Allah Allah Taala Maha mengampun dan kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat, insya-Allah Allah Taala akan mengampunkan. Hak problem ni dengan manusia. Dengan manusia ni nak pergi minta maaf, malu. Buat salah apa, dah tak ingat. Kira main package ya. Hari raya aku minta maaf kat hang lah dari segala apa yang aku buat kat hang dari dulu sampai lah ni. Package lah tu. Pegang package, kau tepuk. Boleh tak boleh? Boleh. Fikir-fikir apa dia aku ni buat dah nak. Okeylah, aku pun samalah. Hang nak bagi package kat aku bagi package kat hang, sama-sama mengampunkan. Okeylah, masih jalan amatul. Sebab apa? Memaafkan di antara satu sama lain. Kalau dengan manusia, ulama mengatakan tidak boleh tidak wajib untuk minta keredaan individu tersebut. Ini kena masalah. Kadang-kadang orang kadang keras, payah nak memaafkan. Kita kata maafkan. Kemungkinan hari ini merupakan hari kita yang orang melakukan kesalahan pada kita yang kita tak boleh untuk memaafkan. Dan kemungkinan Allah Ta'ala nak menguji kita pada hari ini. Sama ada kita boleh menerima kemaafan daripada seorang individu yang buat salah dengan kita, yang pada logik akal kita tak ada jalan untuk kita maafkan. Mungkin Allah Ta'ala nak uji. Yang nak uji nak bagi ujian nanti. Bagi ujian, satu hari mungkin kita buat salah ke orang tak? Buat salah ke orang yang orang tu merasakan dosa tak boleh diampunkan. Yang akan diambil, dia akan mu'akhazah. Bila nak mu'akhazah, waktu tersebut kita akan menyesal. Misal silap. Tapi kalau kata dulu ni aku maaf pada si fulan bin si fulan tersebut, mungkin hari ni Allah Ta'ala akan lembut hati dia ni. Tapi disebabkan kita ni suka mengikut perasaan yang ada pada waktu sekarang, yang kita merasakan kita betul pada waktu sekarang, punca dia, kita gagal dengan ujian yang pertama dan kita akan binasa dengan ujian yang kedua. Taubat dengan sama manusia, ulama mengatakan kalau sampai tahap jadi masalah. Masalah macam mana? Masalah kita ada nak minta maaf tak tahu buat kata apa. Kadang-kadang kita tak rasa salah pun, tapi kawan kita rasa, yalah, kamu duduk ramai-ramai ni. Kita masak. Masak. Turn kita untuk masak. Kita masak. Masak, kawan kita balik. Balik. Dia balik letih pada kuliah, balik lewat sikit hari ni, tengok buka periuk, habis. Tengok Luk tak ada. Lepas tu tanya Luk mana? Kata tadi ada kawan mai aku jamu dia makan tak apa. Dalam hati ni tak salah cerita. Panas ni, hang jaga. Aku dulu tiap kali masak ke apa aku tahu aku balik lapak asyik ni bukan dekat ni sering dah makan. Pergi kedai Selangor tu kedai Selangor lah. Buat jinak motor larat aku nak makan jinak motor tiap hari. Duk jaki kawan. Hak kita pun tak rasa dan kita tak inginkan benda tersebut. Hatta pada perasaan sahabat-sahabat kita pun kita nak jaga kalau boleh. Kita nak raikan benda tersebut. Tahap sampai tahap macam tu. Maka ulama mengatakan kalau sampai tahap yang macam tu yang kadang-kadang kita gagal untuk memohon maaf, maka jalan yang satu-satunya Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita diampunkan doa walaupun kesalahan semua manusia, yang dinamakan dengan Hajjul Al-Mabrur. Haji yang bertepatan dengan Khuzu anni manasikakum, laksanakan haji sebagaimana yang telah aku lakukan pada kalian, ikut satu persatu. Maka individu yang dikatakan Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa illa jannah, maka dia akan keluar kakhruju min kayauma waladatu ummu, sebagaimana dia dilahirkan oleh ibu dia. Maka orang tersebut kesalahan yang dimaksudkan dalam hadis bukan semata-mata kesalahan kesesat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, juga kesalahan sesama manusia. Satu last alternatif. Lah habis tak boleh fikir pimpinan, tak tahu lah dosa apa lagi yang ada. Lagi susah kalau kita jadi pemimpin. Pemimpin lagi lah susah. Teruk jadi pemimpin. Bukan mudah. Yang awal mungkinlah kita nampak seronok. Dia bukan tasyrif, dia taklif. Berat. Tengok relax lah. Seronok hak ni, seronok hak tu. Padan lah sebab tu lah. Bila ni jadi menaksyafkan sebab tu. Seronok lah kadang kita bincang. Menteri
Menteri-menteri yang main bazar duit. Ini perbahasan fiqh. Bukan kita perbahasan nak menyokong mana-mana individu. Kan kena menteri bila main, kalau contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dulu siapa main? Sultan Kedah main, habis belanja hampir ratus-ratus ribu. Sagi menteri ni main, habis ratus ribu. Geng-geng hak semangat ni, bazar habis duit kerajaan, habis duit rakyat. Ni duit-duit mak ayah kita peluh untuk teruk, depa guna ikut dan depa masuk duduk hotel kemas-kemas, tidur hotel buta-buta biasa-biasa sudahlah. Yang orang dia ikhtilat bainal wara', ya sikat turun aziz itu wara'. Masya-Allah, itu kepimpinan masya-Allah tabarakallah. Sebab apa? Dengan benda tersebut menjadikan dia hebat. Tapi sekarang ni kita datang hukum lain. Masalah tersebut disebut dalam kitab mereka yang menceritakan bila mana para pemimpin, para duta, para orang yang menjawab dengan jawatan tertentu, mereka ni kena dikayakan. Depa kena letak satu kedudukan yang agak istimewa dengan pejawatan mereka. Depa duduk macam kita dengan kerja. Ni kereta mesti buat apa? Nak tengok sudahlah. Dia kelih. Hak tu orang tak cerdik memang. Depa tu urusan masya-Allah tabarakallah. Jadi bayaran dengan kesusahan mereka tersebut Allah Taala ganti dengan satu perspektif yang lain. Agama ni matang, bincang tu semua perspektif. Kita jangan jadi tak cerdik. Nak hujah-hujah, tak apa nak bangkang fadal. Tapi bagi nampak kata kita tu cerdik. Ni habis baju pun mahal. Ni apa ni majlis pun nak kena set pinggan mangkuk mahal. Guna takat pinggan plastik sudahlah. Zuhud sikit. Tengoklah pemimpin kita dulu buka carta Khalifah Umar bin Abdul Aziz, buka carta Khalifah Umar bin Khattab. Tu orang tak cerdik. Jangan campur aduk. Biar asli sudah campur aduk masalah. Kan kita dah fiqh satu perspektif, wara' satu perspektif. Mereka tu disebabkan khawatir dengan muakhazah hisab Allah Taala pada hari kiamat, saya akan meninggalkan segala-galanya. Dan kalau makan ambil tak menjadi kesalahan. Makan minum pemimpin, orang turun masak, apa ambil orang gaji masak sendiri sudahlah. Makan pun untuk minyak gaji selesailah. Kenyang makan masuk pejabat, pukul 8. Kita boleh makan tak ada masalah. Hatu kita jawatan kita apa dia? Aku nak macam tu. Itu yang ulama mengatakan ahkamul qada, peguam, qadi, duta, safir yang diistilahkan. Semua ulama mengatakan sama dengan hukum as-safir. Semua tokoh-tokoh pegawai, siapa-siapa saja yang kita mengatakan. Yang mereka tersebut kena tak crown nak tambah. Bagi rakyat. Ni kalau crown ni kena bagi laluan, bagi semua. Ambulan, pasang semua kena tepi. Ni ambulan. Apa ni? Buat zalim pada orang menyebabkan anak pun nak lalu, dia pun nak lalu juga. Nanti syekh dia tu ambulan. Janganlah samakan ambulan dengan kereta biasa. Ambulan bagi dia berjalan. Tu orang dalam tu sakit, ada benda dia nak buat. Depa ni buah crown. Ni salah tempat lain, urusan depa, langkah depa, hadir majlis depa, selesai banyak urusan. Kita boleh nak terberak, nak kencing satu ya. Kalau berak dalam kereta cuci selesai ya. Tu kita. Tapi bila pengamatan tu kata-kata otak ni belajar bagi matang. Otak ni belajar bagi kita terbuka dalam menilai banyak perspektif. Dan jangan kita tersilap dalam menghukum orang. Lain kali berkelih pada orang yang tak sepatutnya kita berkelih. Ni berkelih, ni apa ni. Boleh kat kita, sumpah ya. Ini yang jadi masalah. Sebab itulah bila masalah tersebut, walaupun ada perasaan-perasaan macam tu, ulama kita mengatakan, cara untuk menghapuskan segala dosa bila pada pemimpin, individu-individu, Masya Allah. Sebab itulah, hadis mengatakan kalau boleh 5 tahun sekali jangan tinggalkan untuk haji. 5 tahun sekali, fadal, ulang. Sebab itulah jalan untuk kita apa? Kita nak package segala dosa kita. Kita tak tahu, ya Allah Tuhanku, aku nak bertaubat daripada kesalahan aku yang suka kata orang. Ya Allah Tuhanku, aku nak bertaubat dengan kesalahan aku yang suka suuzan pada orang. Ya Allah Tuhanku, aku nak bertaubat dengan kesalahan aku dengan mata aku yang aku tak gunakan pada nikmat yang kau bagi. Ya Allah Tuhanku, kita boleh letih kadang. Yang kita ingat. Kadang sebab kita ni setiap hari dilatih duk maksiat sampai kita merasakan maksiat tu bukan maksiat. Biasa, siap tengok perempuan seksi pula tambah. Kawan kita astagfirullah. Teruk sangat tengok tu boleh tahan. Kita kutuk pula kawan tak tengok tu. Betul-betul kita ni perasaan dah rosak. Kita ni tengok maksiat tak ada apa, tengok orang telanjang pun biasa. Macam tengok tiang. Kita tu perasaan tu rosak. Kalau orang perasaan dia okey lagi, nafsu dia okey lagi, jiwa ni okey lagi, dia tu tengok tu karan ada. Mesti ada. Kita patut orang jawab macam tu, kata hang mati pucuk. Mungkin dah jawab tu, kita tulis. Sebab apa? Sebab biasa. Perempuan telanjang Arab biasa, besar. Besar ni, terjemah bagi elok lah, tengok susun. Okey? Itu kita. Bila kesan tu berkelih dengan orang tak sepatutnya kita berkelih, cara untuk kita hilangkan benda tersebut, untuk kita basuh diri kita, untuk kita hilangkan segala noda dosa kita, maka ulama kata laksanakan umrah kalau boleh. Yang kata al-umrah ila umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah daripada umrah itu merupakan kafarah. Laksanakan umrah dalam bulan Ramadan. Ta'dilu hajjan, menyamai dengan dikatakan haji. Hadiah yang cukup banyak. Yang benda tersebut menunjukkan hati kita balik, menenangkan hati kita balik, husnuzan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memberi keharapan, dan kita juga ingin untuk berkenan menjadi di antara individu-individu yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Riyadhus Shalihin, Iman Wiyajah. Bab taubat. Selepas mana menghabiskan perbahasan mengenai bab niat, bab taubat, kalau nak bertaubat dengan Allah Taala, wajib ada 3 syarat. Hilang satu, tak diterima taubat.
ayyuqli'a 'anil ma'siyah, hendaklah dia mencabut. Yuqli' aqla'a atau wazan aqla'a. Aqla'a mencabut, qala'a cabut. Macam akhraja dengan kharaja. Kharaja keluar. Akhraja mengeluarkan. Yuqli' mengeluarkan. Tarik pula 'anil ma'siyah. Ayandama 'ala fi'liha, dan menyesal dengan apa yang dilakukan. Yang ketiga, ayyazima an la ya'uda ilaihi abada, dan yakin dan pasti dan berazam dengan sesungguh-sungguh, insya-Allah aku sama sekali tidak akan mengulangi perkara yang sama untuk kali yang kedua. Fa in fuqida ahadu salasati lam tasihha taubatuhu, maka kalau sekiranya hilang salah satu daripada tiga benda tersebut, maka tidak sah taubat. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami, kalau sekiranya maksiat itu berkaitan dengan sesama manusia, syarat itu tambah satu lagi. Tiga yang pertama, kemudian wa an yabra'a min haqqi sahibiha, hendaklah dia berlepas daripada tuntutan teman tersebut. Kalau kita buat dosa kat dia, kita punya tuntutan pada hak dia tu pada. Hak dia untuk ambil pahala kita kat akhirat. Hak dia pada untuk dia bagi dosa daripada kita. Itu dikatakan hak. Maka hendaklah kita berlepas daripada hak tersebut. Dosa kita buat kat dia, kita lepas. Kalau kita ambil duit dia, maka kita kena lepaskan pada hak tersebut. Fa in kana malan aw nawahu radda ilaihi. Kalau sekiranya duit, bagi balik. Wa in kana hadda qalfin, kalau itu had qadhaf sebab kita memburukkan air muka dia, menuduh dia dengan benda-benda yang tak elok dan sebagainya, makanahu minhu, hendaklah mengambil hukuman ke atas diri kita terlebih dahulu, atau talaba afahu, ataupun meminta maaf dengan kesalahan tersebut. Wa in kana ghibatan istahalahu minha, kalau benda tu riba, minta alai, aku dulu ni orang yang paling suka aku kutuk hang, kata. Oh, hang mudah tiap kali raya minta. Tiap kali raya minta. Nak buat macam mana dia biasa, tu nak kawan baik. Ikutlah masing-masing dengan cara masing-masing. Kalau kita rasa okey, kau rasa tak puas hati, kutuk balik, okey. Wajibu an yatuba min jami'il dzunub, wajib untuk bertaubat dengan segala apa yang dikatakan sebagai dosa. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuh. Kalau bertaubat pada sebahagian dosa, dosa banyak. Tak larat kalau kata nak maksiat banyak ni. Nak taubat ni habis pagi. Tak boleh, banyak kerja, nak kena pergi kuliah, nak kena buat urusan visa, nak kena pergi makan pagi, lepas tu nak kemas rumah, tak dan. Nak taubat pun tak dan. Sebab apa? Dosa banyak sangat. Fa in taba min ba'dihha. Kalau sekiranya bertaubat pada sebahagian, sahhat taubatuhu 'inda alil haq min zalika dhanbi. Pada orang-orang arifin dia kata, okey, terima. Wa baqi 'alaihi al-baqi, yang baqi tu baqi. Wa qad tazaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma' ummah ala wujubi taubah. Dalil yang cukup banyak untuk kita pegang mengatakan wajib untuk kita bertaubat. Tetapi perasaan yang ulama-ulama kita cuba simpan, jadikan taubat itu satu benda yang kita tak boleh terima berada dalam diri kita. Dosa mesti akan buat, confirm. Tak ada orang yang takkan buat dosa. Sebab bukti antara dalil ulama mengatakan Allah Ta'ala tidak akan bersifat dengan al-afu. Kan ni asma'illah husna. Di antara nama-nama Allah Ta'ala iaitu mengampunkan. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan mengampunkan, confirm kata ada orang yang berdosa. Kan hadis kata ma taqarraba ilayya 'abdun dengan binawafil illa hatta uhibbah, yang menjadikan maka ni kalau sekiranya ada orang dengan, kalau bukan disebabkan aku khawatir ujub yang ada pada dia, nescaya aku akan halang dia daripada melakukan apa-apa kesalahan. Kan hadis sebut hadis kursi. Rasulullah Allah mengatakan kalau ikut aku ni tak bagi kita buat dosa apa. Tapi disebabkan khawatir dengan ujub yang ada pada diri kita, letak buat dosa. Buat dosa satu, buat dosa dua. Jadi kita pun nak rasa hebat. Tok guru apa? Ada benda tak tahu. Tok guru apa? Kadang baca baris pun salah-salah. Alim apa? Kadang-kadang banyak benda ni kita pun tak kenal. Kata hebat tak mana? Main demam tak boleh nak buat apa. Jadi benda-benda tersebut meruntuhkan segala ujub yang ada pada diri kita. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Kita sentiasa hampir. Sebab tu kalau kita buka kitab Minhajul Abidin, nak tengok kitab siapa baru ni? Kitab Syah kot. Kitab cetakan Darul Basyair. Cantik Masya Allah tabarakallah. Tapi harga apa cantik juga kan? Harga Darul Basyair confirm mesti mahal. Minhajul Talibin. Di antara martabat yang ceritakan pengaruh kesan gangguan syaitan, tak apalah. Kita kata nafsu, hawa nafsu dan syaitan yang menggoda. Ada kalanya dengan dosa ni lebih mengundang kepada kebaikan kita lebih banyak. Ni bahasa-bahasa ni, bahasa ahli hakikat ni. Ni bukan bahasa yang kita boleh sebab ikut dan. Bila buat dosa, itu akan mengundang kebaikan lebih banyak. Kita duk ibadat, buat duha, istiqamah, tak nak tinggal. Dan menyebabkan kita duk sembahyang duha tu pun jadi ralik, tak boleh mana sebab apa? Sebab ada istimrar. Tiba-tiba sekali Tuhan saja buat, bagi kita tinggal sembahyang duha. Bila tinggal sembahyang duha tu, hati ni ya Allah, tak boleh duduk. Dan kalau kita puasa bersalah, mungkin Allah Ta'ala tak kenal aku sembahyang duha sebab aku tak khusyuk ke. Mungkin Allah Ta'ala tak kenal aku sembahyang duha sebab aku sembahyang ni ada benda tak kena ke. Yang dikatakan oleh ulama-ulama sufi, mengundang pada kebaikan. Ada kalanya Tuhan saja tarik. Tajuk tak nak tinggal. Tiba-tiba saja kita mungkin. Allah hari itu, masa hidup tak kena. Duk fikir apa semua kebaikan. Jadi pahala. Sebab apa? Mungkin ada Tuhan nak kafarah. Yang ni yang dimaksudkan, yang dikatakan Allah Ta'ala sengaja untuk menghampirkan dosa pada kita supaya kita boleh untuk mendekatkan diri. Berkenan saja. Saja buat supaya kita makin berjalan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran
tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah. Bertaubat Tuhan ikat dengan kejayaan dunia dan akhirat. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfar dulu, kemudian bertaubatlah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Bertaubatlah dengan sebenar-benar taubat. Terus. Hadis menyebut tentang Rasulullah membaca istighfar sehari lebih daripada 70 kali. InsyaAllah lah hadis ni perlu pada penjelasan sikit. Yang panjang munaqasyah tentang adakah adat kepada 70, adakah maksud pada hadis adalah sebanyak-banyak. Mafhum adat dalam masalah syarak, ada pertimbangan dia macam mana. Kita betul-betul nak baca kitab ni nak baca laju kan. Tapi dia laju. Jadi pelan-pelan juga. Tapi tak apa, kita istifadah. Nanti kita istifadah insyaAllah esok hari Selasa. InsyaAllah esok kita akan ulang kembali hadis wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan. Hadis pada angka. Kalau sekiranya Nabi menyebutkan angka itu tidak iktibar dengan pandangan ulama yang mengatakan angka yang dipegang oleh Rasul itu juga merupakan satu angka yang dilakukan Rasulullah. Saya kata, mana ustaz? Pak Wahabi. Jelas-jelas hadis sebut 70 marratan. Tiba-tiba kata pada pandai tak ada iktibar. Dia kata, ya memang hadis. Enta cuba buka kita hadis lain. Lembak. Nabi abang istighfar 50 kali ya. Ada sebut hadis juga istighfar 40 kali ya. Ada kata istighfar dekat 30 kali ya. Nak tahu mana hadis tu? Ni start hadis ni kata 50, ni kata 60, ni kata 70. Ulama dah kaji habis dah. Tu kata fuqaha. Fuqaha dia baca habis semua hadis, dia nilai, dia buat keputusan. Kita ni jumpa satu hadis betul keling orang. Ni Pak Wahabi. Tu bukan macam tu cara pengamatan. Nanti kita akan tengok sedikit tentang masalah tersebut. Penting untuk kita panjangkan masalah. InsyaAllah anil aghari bin yasar dan seumpamanya insyaAllah kita akan sambung pada hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.